Okey, kita tengok lampiran satu tajuk lain pula, iaitu ubat-ubat dan rawatan-rawatan perubatan yang tidak membatalkan puasa. Tuan-tuan boleh tengok ni. Tuan-tuan boleh dengar, saya sebut ni, saya baca. Saya pun tak tahu, ni saya baca aja. Apa yang disediakan oleh Ustaz Muhadir ni. Dan Ustaz Muhadir ambil daripada buku Panduan Berpuasa bagi Pesakit. Susunan bahagian penyelidikan dan pembangunan fatwa Jabatan Mufti Pulau Pinang. Ni yang tak batal. Ada lebih kurang berapa ni? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 yang rawatan perubatan yang tak batal. 1. Ubat titis mata, titis telinga dan cuci telinga dengan syarat tak sampai ke batas gegendang, tak lebih gegendang. Sini gegendang. Dia tidak, ni gegendang, ini dalam, ni luar. Luar ni lah. Dia masuk dalam lubang telinga, masuk contohnya, okey sampai sini lah. Kalau dia lebih gegendang, batal. 2. Pil tablet nitroglycerin GTN atau ubat yang menyamainya yang diambil secara meletakkannya di bawah lidah tanpa telan. Ubat yang tak bawah lidah nak rawat sakit dada ni, bagi pesakit jantung. Ubat tu kita ambil, angkat lidah tak? Yang tu tidak batal. Selama mana tak masuk ke dalam. Tak masuk ke dalam ni, tidak melebihi yang makhraj. Hak tu. Okey, kemudian 2. Nombor 3, melakukan prosedur tampalan gigi, cabut gigi, tampal gigi, pembersihan gigi, beruih gigi, apa semua ni tak batal selama mana tak telan. 3. 4. Semua bentuk suntikan sama ada melalui lapisan kulit, otot, sendi atau salur darah. Okey, tak batal suntik. 5. Derma darah ataupun pemindahan darah. Derma atau pindah darah tak batal. 6. Ubat-ubatan dalam bentuk sapuan, balut, plaster pada permukaan kulit, sapu satu badan, contohnya sapu, tak batal. 7. Ambil sampel darah untuk ujian makmal, tak batal. Memasukkan tiub kecil melalui salur darah untuk tujuan pemeriksaan seperti prosedur angiogram untuk pemeriksaan jantung. Saya pun tak tahu benda apa ni, tapi orang yang penyakit ni dia tahu, dia dengar ni, dia tahu yang empunya penyakit ni. Tiub kecil tu masuk melalui salur darah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 8. 9. Pemeriksaan laparoskop, iaitu pemeriksaan dalaman dengan menggunakan alat yang dimasukkan melalui dinding abdomen untuk pemeriksaan bahagian dalaman pesakit. Saya tak tahu macam mana, tapi yang itulah bunyi dia. 10. Berkumur-kumur, termasuk berkumur-kumur secara gagal sehingga air hampir ketekak, bukan sampai ketekak lah, hampir. Dan ubat terapeutik semburan ke mulut yang tidak melibatkan proses menelan. Lagi tak telan, tak apa, kumur. Tidak batal. Menjalani biopsi, iaitu pengambilan spesimen atau cebisan yang diambil daripada hati atau organ-organ lain untuk tujuan analisa makmal, tak batal. Penggunaan ubat semburan spray hidung tanpa disedut, tak batal. Rawatan dialisis untuk masalah pesakit buah pinggang, sama ada hemodialisis atau peritoneal pun tak batal. Rawatan bius setempat ataupun separuh dengan semburan atau suntikan setempat, tak batal. Penggunaan ubat buasir dengan masukkan semula kawasan buasir pada tempatnya tanpa melibatkan kawasan rongga yang dalam, tak batal. Habis. Tajuk kecil yang lain pula, perkara yang berkaitan dengan rawatan perubatan yang membatalkan puasa pula kita tengok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang batal puasa ada 6. Tadi tak batal. Tadi tak batal. Penggunaan alat sedutan inhaler untuk rawatan lelah atau penyakit paru-paru kronik. Sebab tu dia ada macam fizikal dia yang terbang dan masuk ke dalam, maka dia membatalkan puasa.
Inhaler membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, memasukkan sebarang tube kecil atau ubat ke dalam faraj, kemaluan, termasuk prosedur cucian, pemeriksaan dalaman, vaginal, atau pegawai perubatan memasukkan jari untuk melakukan pemeriksaan dalaman vagina wanita, batal. Nombor 3, memasukkan sebarang tube kateter, betul ke? Alat pemeriksaan dalam saluran kencing. Memasukkan sebarang tube, alat pemeriksaan dalam saluran kencing, barium atau ubat pencuci yang dimasukkan sama ada ke dalam saluran kencing bagi lelaki atau wanita untuk rawatan sumbatan salur kencing, batal. Penggunaan alat seperti enema, tube suppository, teropong protoskop atau jari pegawai perubatan yang dimasukkan ke dalam dubur atau rektum untuk pemeriksaan. Jari kita ataupun jari pegawai perubatan yang dia masuk dalam kemaluan depan atau belakang, batal. Penggunaan teropong usus atau teropong perut untuk tujuan pemeriksaan sistem penghadaman, batal. Penggunaan bius menyeluruh yang menyebabkan penggunaan gas, batal.